Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak teks kat depan ni? Jelas Jelas. Okey. Jadi ini adalah teks yang saya rasa ni teks terakhir untuk bulan ni. Ya, kamu start exam awal bulan 12 kan? Okey. Jadi saya harap kamu dapat manfaat sikitlah berkenaan dengan teks ini. Okey. Jadi ini adalah teks dia. Kamu boleh gunakan pen ataupun pensel untuk tanda baris. Saya akan teruskan dengan makna dia sekali. Okey. At-tijaratu, okey, al-elektroniyatu. Okey, jadi maksud dia adalah perniagaan elektronik ataupun kita panggil sebagai e-dagang ataupun yalah perniagaan elektronik sebenarnya kita maklumlah. Okey. Hia merupakan, okey, merupakan amaliyatu bai'in wa syira'i. Okey. Dia amalia adalah proses. Maksud dia adalah proses. Proses baik jual wa syira'i beli. Dia adalah proses jual beli tahdusu. Okey, tahdusu membawa maksud yang berlaku. Okey, yang berlaku fil internet. Fil internet maksud dia agak-agak apa maksud dia? Hello? Adam? Biasa. Apa agak-agak maksud fil internet? Fil internet. Okey, perniagaan. Di mana? Di mana tu? Di 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 internet. di internet lah. Okey. Okey, bil wasaili al-elektronia, menerusi, okey, menerusi alat elektronik. Bil wasaili al-elektroniyati. Wasail ini dia adalah mufrad kepada dia adalah perkataan jamak kepada wasilah. Okey. Jadi kalau kita fahamlah wasail elektronik ni merujuk kepada phone, kepada laptop, kepada apps, apa-apa yang berlaku menerusi yang menggunakan internet. Okey? Laqad sarat at-tijaratu al-elektroniyatu masyhuratan jiddan fis sanawatil akhirati. Okey. Laqad sesungguhnya, okey. Laqad ini, okey. Laqad dia merupakan kita panggil sebagai penegas. Betul, affirmative sign. Kita kata sebagai penanda wacana yang untuk menguatkan kita punya statement. Dia terdiri daripada lam dan qad. Okey. Yang mana dia hanya masuk pada dua jenis kata kerja sahaja. Iaitu selepas qad ini mesti fi'il madhi, okey, ataupun fi'il mudhari' sahaja. Macam dekat sini sarat dia adalah fi'lul madhi. Okey. At-tijaratu al-elektronia. Okey, perhatikan kepada sarat. Ingat lagi tak kita pernah belajar sebelum ni sara. Pernah ingat lagi tak sara ni apa? Apa kita nak kategorikan dia? Ingat lagi tak sara ini dia merupakan kawan kepada siapa? Ingat tak? Pernah dengar tak perkataan sara? Pernah. Dia kepada apa merujuk? Apa sara itu sebenarnya? Isim. Isim. Baru kita cakap tadi. Dia ni apa? Sebab kenapa kita katakan dia adalah kenapa kita kata laqad ini hanya boleh masuk, maksudnya selepas qad itu dia mesti fa'il. Jadi kenapa kata isim? Betul tak? Sara dia adalah fa'il naqis. Okey, ingat lagi tak? Kawan-kawan kana. Ingat lagi? Kana. Ingat. Kana dia kan ada banyak kawan kan? Betul tak? Betul. Kana, bata, zalla, adha, amsa, asbaha, kemudian sara. Jadi sara ini dia satu tugas yang sama dengan kana. Okey. Kana selepasnya dia akan menjadi isim kana. Okey. Dan dia diikuti dengan kita tak panggil khabar, kita panggil betul lah dia panggil khabar kana.
Maksudnya sekarang selepas sara ini pun, kerana sara dan kana dia dalam satu circle yang sama, satu kawan yang sama, satu kumpulan yang sama, maka tugas sara pun menyerupai tugas kana. Maksudnya isim sara sekarang, okey, kalau isim kana, okey, isim kana dia kena sentiasa marfu. Maksudnya dia kena berbaris depan. Okey, saya padam dulu supaya kamu nampak dengan jelas. Okey, isim kana mesti berbaris hadapan, manakala khabar kana mesti sentiasa berbaris atas ataupun dalam keadaan mansub. Jadi, perhatikan di sini. Laqad sarat at-tijaratu al-elektroniyah. Perhatikan di sini adalah lepas sarat tadi dia kena jadi apa? Hello? Fi'il. Okey, ini fa'il. Okey, betul lah. Ini fa'il. Okey. Di sini dia jadi apa? Okey, tengok kat sini ya. Kana, kemudian isim kana, kemudian khabar kana. Okey, saya bagi ini garisan. Kana, kemudian ni. Okey, kana, selepas kana dia punya apa? Baris untuk isim kana itu dia kena sentiasa berbaris depan ataupun dalam keadaan, kita panggil keadaan ni sebagai keadaan marfu'. Marfu' itu ditanda dengan baris depan. Manakala khabar dia mesti sentiasa dalam keadaan mansub dan ditanda keadaan itu dengan baris atas. Okey, oleh kerana kita kata kan apa? Sara ini merupakan kawan kepada kana. Jadi sara pun mesti ikut tugas yang sama dengan kana. Jadi sekarang kalau selepas sara, okey, selepas sara dia menjadi apa? Isim sara. Kemudian selepasnya mesti jadi khabar sara juga. Kalau di sini isim kana dia punya keadaan mesti marfu ditanda dengan baris depan, so sara pun ikut benda yang sama. Jadi khabarnya pun kena berbaris atas. Okey, perhatikan pattern dia ni. Cuba kamu tengok dekat sini. Kamu bandingkan. Sama kan? Betul tak? Sama tak? Hello? Sama. Jadi sekarang sarat. Okey, kenapa ada ta? Kamu jangan keliru. Ta di sini, okey, ingat. Kenapa ada ta? Sebab dia nak kata selepasnya itu merupakan isim muannas. Kalau dia muzakkar tak adalah dia tambah ta tu. Dia hanya nak bezakan untuk muzakkar dan muannas. Okey. Jadi at-tijara tu ni apa kita nak cakap kat sini? Dia jadi apa? Mansub. Mansub? Okey. Tengok dekat sini. Kanan. Tengok dia baris apa ni? Depan. Jadi tadi saya baca macam mana? Al-elektroniyatu. Di sini yang ini yang pertama ni apa saya baca? At-tijaratu. Jadi okey, sekarang kamu pindahkan dekat sini. Sekarang at-tijarah tu jadi apa? Apa nama tempat dia tu? Isim sara. Isim sara dalam keadaan marfu yang ditanda dengan baris depan. Sekarang selepasnya tu al-elektronia tu boleh tak menjadi khabar? Tak boleh kan? Betul tak? Tak. Sebab kenapa? Sebab masih berbaris depan. Kamu kena ingat, tengok dia punya ni. Ini tengok ada dua-dua berakhir dengan ta ta'nis. Ta ta'nis kan? Kemudian dua-dua ditanda dengan alif lam di hadapannya. Jadi kita faham di sini adalah sifat, tarkib sifat. Yang mana ini al-elektronia tu ini adalah sifat kepada at-tijarah. Dia adalah sifat. So sifat kita tak kacau dia. Sifat ni khas untuk yang sebelumnya.
Jadi tinggal kita nak mencari mana khabar bagi Sarah. Khabar dia mesti sentiasa dalam keadaan mansub yang ditanda dengan baris atas. Okey, tadi saya baca dekat sini masyhuratan. Masyhuratan. Betul tak? Saya baca masyhuratan kan? Ya. Jadi baris atas kan tu? Betul tak? Hmm. Jadi sudah pasti dia menjadi khabar kepada siapa? So. Sarah. Khabar kepada Sarah. Sebab itu, kita tahu dah. Jadi sekarang, Sarah ini adalah kawan yang satu kumpulan dengan Kana. Bila satu kumpulan, dia akan membawa fungsi yang sama, tugas yang sama. Jadi, selepas daripada Sarah, dia akan jadi isim Kana. Yang mana isim Kana, isim Sarah. Dan tugasnya sama macam Kana, dia akan menyebabkan perkataan itu menjadi baris depan. Keadaan itu kita panggil sebagai marfu. Dan selepasnya dia akan menjadi mansub kerana dia menjadi khabar Sarah. Okey? Jiddan. Fis sanawatil akhir. Okey, Sarah ini maksud dia sesungguhnya, okey. Saya baca maksud dia. At-tijara al-elektronia, perniagaan elektronik ataupun e-dagang tadi sarat berubah ataupun menjadi, maksud dia. Berubah ataupun menjadi masyhuratan, menjadi sangat popular. Okey. Kita dalam bahasa Melayu kita cakap sangat popular, betul tak? Maksudnya kita popular itu sifat dia. Tapi kita nak menegaskan itu, kita tambah sangat di hadapan popular. Tetapi dalam bahasa Arab, kita akan terbalikkan kedudukannya. Masyhuratan jiddan membawa maksud sangat popular. Jiddan ini yang kita terjemahkan sebagai sangat. Fis sanawatil akhirah, kita boleh terjemahkan pada kebelakangan ini. Ataupun kalau kita nak satu-satu, kita kata fis sanawat, pada tahun-tahun al-akhirah, kebelakangan ini. As-sanawat dia adalah jamak kepada sanatun. Apa maksud sanatun? Rasa-rasa apa maksud sanatun? Pernah dengar tak? Sanatun. Ada pernah dengar tak perkataan sanatun? Pernah. Apa maksud sanatun? Sanat. Tahun ke? Tahun. Tahun. Satu tahun dipanggil sanatun. Tunggal. Kalau jamak dia, kita nak memperbanyakkan tahun, sebutan tahun itu, kita kata sanawatun. Ni bentuk dia, sanawatun. Tapi kamu kena ingat, baris terakhir huruf dia akan berubah. Rubah kerana melihat kedudukannya dalam ayat. Kamu kena ingat, dalam bahasa Arab ini, dia setiap perkataan boleh berubah baris kerana di mana dia duduk dalam ayat. Sebab dia ada tempat-tempat tertentu. Dia ada kategori. Kalau dia berubah baris tu maksudnya dia berubah kategori. Okey? Tak kira apa. Kemudian, kita dah sentuh, sebab teks ni dia sentuh ada penggunaan kana dan kawan-kawan dia iaitu sara. Sekarang, dia kata inna litijaratil elektroniyati. Ijabiyatan wasalbiyatan. Sesungguhnya bagi perniagaan elektronik ini ataupun sesungguhnya perniagaan elektronik ataupun e-dagang ini mempunyai ijabiyat wasalbiyat, maksudnya mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Dia datang dalam bentuk jamak muannas salim sebab dia punya mufrad dia adalah ijabiyah. Ijabiyun. Satu lagi. Astagfirullah. Tinggal pula huruf.
ijabiyatun. Dia asalnya begini. Satu lagi salbiyatun. Okey. Ini mufrad bagi perkataan ijabiyat dan salbiyatun adalah jamak salbiyatun adalah mufrad kepada salbiyat. Okey. Positif dan negatif. Ijabiyatun maksud dia perkara positif. Salbiyatun adalah perkara negatif. Itu maksud dia. Jadi dia nak terangkan berkenaan perniagaan ini mempunyai ada kesan positif dan kesan negatif. Itu dia nak cakap. Okey, apakah perkara tersebut dia akan terangkan sekarang. Dia kata kat sini wamin abrazi ijabiyatiha. Okey. Sekarang dia nak terangkan. Wamin antara abraz yang paling ketara. Itu maksud dia. Abraz maksud dia paling ketara. Paling ketara. Ijabiyatiha. Kesan positifnya. Okey. Dalam bahasa Melayu kita nak terjemahkan, kita cakap antara kesan positif yang paling jelas. Kita kan suka yang paling ini merupakan sifat tapi kita letakkan di belakang. Tapi dalam bahasa Arab kita akan dahulukan yang paling itu di hadapan. Wa min abrazi ijabiyatiha merujuk kepada antara kesan positif yang paling ketara, yang paling jelas. Dia kata apa? Yang pertama dekat sini. Al-qudratu ala at-tasawwuki. At-tasawwuki. At-tasawwuki wal bai'i fi kulli waqtin wa makanin bila hudud. Itu dia yang pertama. Dia kata kat sini kebolehan ataupun kita kemampuan. Kemampuan untuk apa? Tasawwuk, membeli belah. Tasawwuk maksud dia membeli belah. Wal bai' dan menjual. Fi kulli pada setiap waktu dan makan ni di tempat. Bila hudud tanpa sempadan. Bila membawa maksud without. Hududin sempadan. Border. Itu maksud dia. So itu adalah kesan dia yang pertama, yang baik lah. Wa inna dan sesungguhnya hadhil muntajati. Wa inna hadhil muntajati wasila'i sila'a wal badai'a ta'ti min syatta anha'il alami. Okey, dia kata kat sini, okey, sesungguhnya hadhihi al-muntajat wasilai wal bada'i. Semua ini kita boleh berikan maksud yang sama. Okey? Okey, muntajat dia membawa maksud produk. Dia punya mufrad, dia punya kata tunggal muntajun. Muntajun membawa maksud produk. Tapi kalau kita cakap produk, kita cakap muntajatun. Macam tu. Okey? Wasila'a. Okey, sila'a dia adalah jamak kepada perkataan sil'atun. Sil'atun. Okey, maksud dia lebih kurang sama dengan okey, sil'atun bermaksud barang. Barang ataupun kita panggil goods dalam bahasa goods. Maksud dia bermaksud barangan. Okey, barangan. Kemudian Bada'i adalah produk juga maksud dia. Maksud produk di sini, okey, ataupun bada'i ni kita boleh panggil barang jualan. Okey, dia punya mufrad, okey, mufrad dia pula adalah bada'ah. Bada'atun. Ini adalah dia punya kata tunggal dia. Jadi muntaj tadi ataupun muntajat adalah produk-produk.
Wasila'a, mufrad dia sil'a adalah barang. Wal bada'i'a adalah barang dagangan, ataupun kita panggil mufrad dia bada'a. Semua bermaksud lebih kurang dalam konteks yang sama, barang-barang. Okey. Ta'ti min, datang daripada. Syatta, kita panggil datang dari seluruh pelosok dunia. Syatta anha, kita cakap dari seluruh pelosok al-alam, dunia. Itu maksud dia. Jelas ke? Hello, setakat ni jelas ke? Ada benda yang kamu nak tanya? Jelas. Okay, saya harap kalau ada soalan kamu boleh tanya terus, okey? Sekarang, perhatikan dekat ayat seterusnya. Al-mustahlikuna. Al-mustahlikuna yakhtaruna. Al-bada'i'a min as-sini haitsu anna hadhil bada'i'a zatu jaudatin munasabatin wasi'ruha rakhisun jiddan. Okey. Sekarang saya nak kamu perhatikan kepada perkataan ni, al-mustahlikuna. Al-mustahlikuna. Rasa-rasa al-mustahlikuna ni mufrad ke jamak? Cuba kamu analisis ataupun kamu tengok. Al-mustahlikuna mufrad ke jamak? Jamak. Macam mana kamu tahu dia jamak? Macam Waw nun. Maksudnya dia adalah jamak mudzakkar salim. Okey. Kalau kita buang waw nun tu, dia tinggal al-mus. Ini dia punya mufrad lah kan? Mustahliku. Ini dia punya mufrad. Cuba kamu perhatikan kepada bentuknya pula. Kalau kita gugurkan alif lam tu, okey? Kalau kita buang alif lam tu sekali. Allah, tinggal begini pula. Maksudnya jadi begini. Mustahliku. Okey. Mustahliku. Okey, saya nak tanya kamu, pernah tak kamu dengar perkataan mustahliku ni, rasa-rasa dia daripada satu pola, daripada satu wazan dalam saraf. Jadi, kamu tengok dekat sini mustahliku. Pernah tak kamu ingat dia ni dalam kategori apa? Isim ke fa'il? Rasa-rasa mustahliku ni dia berkaitan, dia merujuk isim ke fa'il? Apa dia? Sorry? Isim. Okey. Kalau isim, kita dah pernah belajar sebelum ni, dia tak lari jauh. Sama ada dia ini masdar ataupun ismul fa'il ataupun dia ini adalah ismul maf'ul. Saya nak tanya kamu, dalam tiga ni yang mana satu dia ni termasuk, yang mana satu merujuk kepada al-mustahlik? Kita nak tentukan dia ni apa? Isim fa'il ke ataupun isim maf'ul? Dengar saya baca bila saya cakap mustahliku. Al-mustahlikuna. Ini jamak. Okay. So mufradnya mustahliku. Dia ni kategori yang mana satu? Cuba teka yang mana satu dia. Isim fa'il. Isim apa? Isim fa'il. Ismul fa'il. Macam mana kamu tahu? Macam mana kamu tahu dia ni ismul fa'il? Baris bawah. Baris bawah. Ingat, betul. Kamu punya penguasaan bagus. Maksud dia, ingat sebelum huruf akhir, nak tentukan. Kita nak tentukan dia ni ismul fa'il ke isim maf'ul. Masdar dia bukan kategori dia, okey? Ismul fa'il
Beza dia huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Okey, bagus. Sekarang saya nak kamu tentukan dia ini berasal daripada kata kerja yang berapa huruf? 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6? Rasa-rasa berapa huruf dia? Saya nak tahu kata kerja dia. Kita nak tahu kata kerja dia, kita boleh tahu daripada bentuk ni, daripada isim ni. Berapa agak-agak? 5 ke? 5. Okey, maksudnya kamu start daripada mana? Sin, ta, ha, lam dan kaf. Betul? Okey. Jadi mim tu kamu tak, okey, mim kita tak kira, okey? Jadi sebenarnya begini kan? Ni maksudnya dia punya bilangan huruf lah kan? Bilangan huruf dia untuk kata kerja dia, asal dia. Tetapi bila kita buang mim, maksudnya dia jadi begini. Betul tak? Sebenarnya dia ada kurang satu huruf, iaitu kita panggil alif di hadapan ni. Ataupun hamzah wasal. Jadi asal huruf dia adalah 6. Bilangan dia 6. Istahlaka. Istahlaka dia berada dalam acuan istaf'ala. So asal dia macam ni. Istaf'ala, istahlaka. Maksud dia menggunakan, memanfaatkan. Macam tu. Sekarang kalau kata kerja kita kata menggunakan. Jadi dia punya isim fa'il ni kan kita kata nama perbuatan, kata nama pelaku bagi kata kerja. Jadi apa rasanya yang kita boleh gunakan untuk terjemahkan mustahlikuna? Kamu jelas tak soalan saya? Hello? Tak. Apa? Tak jelas? Tak jelas. Okey. Sana tak? Dia kata istahlaka membawa maksud menggunakan. Betul tak? Menggunakan. Betul. Jadi kalau kita, kamu kata tadi mustahliku, maksud dia ismul fa'il. Betul kan? Apa? Jadi al-mustahlikuna, apa maksud dia? Sebab dia isim fa'il. Pengguna. Tu maksud saya tadi. Itu soalan saya. Al-mustahlikun sebab dia adalah ismul fa'il kan. Jadi al-mustahlikun membawa maksud pengguna ataupun kita kata para pengguna. Yakhtarun. Okey. Yakhtaruna. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang mana satu? Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Perhatikan. Yakhtaruna daripada kata kerja yakhtaru. Fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Asal dia fi'il madhi dia ni ikhtara, memilih. Itu maksud dia, memilih. Para pengguna memilih apa? Al-bada'i. Tadi kita kata barang dagangan ataupun barang yang nak belilah, barang. Minas Sin, daripada China. Haitsu, yang mana, anna hadhil bada'i, yang mana kebanyakan produk-produk ataupun barang-barang ini zatu, mempunyai, mempunyai apa? Jaudah, kualiti, munasabah, yang sesuai, wasi'ruha, dan harganya rakhis. Apa maksud rakhis? Rakhis, cuba kamu teka. Rakhis di sini apa maksud dia? Cuba agak, rakhis ni apa maksud dia? Hello? Murah. Sangat, dia kata. Rakhis jiddan. Harganya sangat murah. Itu dia nak cakap. Okey. Sekarang, sebelum kita berpindah, kita nak tentukan dekat sini. Okey. Al-mustahlikuna. Tadi kamu kata dia ada isim kan? Betul tak? Hello? Okey.
Bila ayat dimulakan dengan isim, jadi the whole sentence, kita panggil apa? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Bila kita mulakan Jumlah ismiyah. jumlah apa? Ya, kamu jangan takut. Cakap Jumlah je. ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey. Saya tulis sini al-mustahlikuna yakhtaruna al-badai'a. Okey. Dengar Kalau kita mulakan kita punya ayat dengan isim, so kita panggil, kita nak cerita berkenaan kedudukan i'rab dia. Jadi kita panggil permulaan ini sebagai mubtada. Betul tak? Betul tak? Mubtada. Permulaan kan? Permulaan ayat mestilah ada mubtada kan? Kamu nak cerita apa kalau kamu tak letak mubtada? Jadi, untuk melengkapkan mubtada, mesti ada apa satu pasangan dia tu? Kita panggil apa? Khabar. Khabar. Mana khabar dia? Cuba teka. Khabar dia agak-agak yang mana satu? Yahtariku. Yakhtaruna. Yakhtaruna. Itu dia punya khabar. Kamu perhatikan, khabar dia ini, apa kategori dia? Apa kategori dia? Khabar. Okey, ini isim ke fa'il yakhtaruna tadi? Fi'il. Fa'il. Fa'il apa? Madhi ke mudhari'? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Jadi kita kata khabar dia merupakan khabar. Okey, khabar dia ni sekarang datang dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat. Okey, jumlah ayat. Kita tahu jumlah fa'liyah. Betul tak? Ayat jumlah fa'il. Mudhari' ke apa tadi? Mudhari' ke madhi? Kita tahu dia adalah mudhari'. Jadi kita cakaplah khabar jumlah fa'liyah, kategori dia adalah mudhari'. Macam tu. Okey? Jadi kalau kita tahu dia jumlah mudhari' ataupun fi'il mudhari', jadi selepasnya ini kita panggil apa? Apa kategori dia? Tadi kita baca baris atas. Selepas fa'il, lepas fa'il, apa selepas dia? Lepas fa'il mesti ada fa'il, pelaku kan? Ini struktur ayat yang basic. Selepas fa'il ni kita panggil apa? Maaf. Apa dia? Mana boleh khabar lagi sekali? Sebab khabar khas untuk isim, untuk mubtada sahaja. Okey, contoh saya kata kamu. Apa? Kamu kata apa tadi? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi, betul lah. Kamu jangan takut. Cakap je. Jadi ini adalah maf'ulun bi. Ingat, khabar dia tak boleh duduk selepas fa'il ke fa'il. Sebab dia khabar ini milik khas mubtada. Mubtada selepasnya mesti khabar. Khabar ini dia ada banyak kategori. Sama ada dia jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, ataupun syibhul jumlah. Maksudnya, selepas daripada mubtada, datang perkataan macam jar wa majrur. Contoh saya kata, Muhammadun, saya kata macam ni. Muhammadun fil baiti. Muhammad ini kita kata dia adalah mubtada. Mana khabarnya? Keseluruhan ayat ini kita panggil jar wa majrur. Sebab ada huruf jar kan? Fi. Muhammad kat mana? Kamu pun cakap Muhammad di rumah, fil bait. Jadi jumlah ataupun ayat fil baiti ini merupakan khabar. Khabar kepada Muhammad, tetapi bentuknya dia datang dalam bentuk jar wa majrur. Sebab asal dia khabar mesti dalam keadaan marfu'. Marfu' ini bertanda baris depan. Tetapi khabar kalau dia terdiri daripada gabungan
beberapa perkataan. So dia membentuk ayat. Ayat pula, okey, jumlah ini boleh jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun macam begini yang terdiri daripada jar wa majrur. So kita boleh anggap kedudukan dia sebagai marfu' tapi tidak ditanda dengan baris atas. Jelas tak tu saya cakap? Boleh dapat tangkap tak? Dapat. Okey, ingat khabar kedudukan i'rab dia sentiasa marfu'. Tetapi kita tahu dia ni boleh jadi pelbagai variasi. Boleh datang dalam bentuk jumlah ayat. So ayat pun ada banyak jenis kan? Okey, macam tu. Kita kembali kepada teks. Wa hadhil mazaya. Dan okey, mazaya ini, mazaya dia adalah jamak. Apa pun. Stop. Sekejap Okay. Mazaya dia adalah jamak kepada ni perkataan maziyatun, keistimewaan. Maksud dia keistimewaan, kelebihan. So kalau ini mufrad dia. Kalau jamak dia mazaya. Okey? Kelebihan-kelebihan ini dia kata bittabai, sudah pasti. Tusahhilu ataupun tashulu al-umura al-yaumiyata. Okey. Dan kelebihan-kelebihan ini bittabai, sudah pasti. Tashulu, apa? Pernah dengar tak perkataan kata kerja? Saya padam dulu. Sekejap. Okey. Kata kerja ya Rabbi. Okey. Sahula yashulu. Maksud dia memudahkan, mudah, senang. Jadi kalau tashulu maksud dia menyenangkan. Al-umura, urusan al-yaumiyah. Kamu rasa apa maksud yaumiyah di sini? Kamu agak yaumiyah ni apa maksud dia? Memudahkan, menyenangkan urusan. Al-umur di sini adalah urusan-urusan. Dia adalah jamak kepada perkataan amrun. Amrun ini membawa maksud perkara. Jadi kalau umur maksud dia perkara-perkara, jamak lah. Okey? Adam, agak-agak apa maksud dia? Al-yaumiyah di sini. Urusan apa yang dia nak senangkan? Urusan seharian. Urusan seharian. Betul? Okey. Dan dia kata dan tuwaffiru. Okey, tuwaffiru awqatan nasi wa nuqudahum. Dan waffara daripada kata kerja mudhari dia madhi dia waffara, yuwaffiru, tuwaffiru. Okey, kalau kamu tadi dia kata memudahkan, di sini nak apa? Waffara di sini membawa maksud menjimatkan. Menjimatkan awqat. Rasa-rasa apa yang dia nak jimatkan di sini? Kamu boleh agak tak? Jimat. Menjimatkan masa pengguna anas manusia. Satu lagi. Kalau dia jimat masa, rasa-rasa dia jimatkan apa lagi satu? Kamu tak pernah beli Shopee ke, tak pernah beli Lazada ke, barang-barang yang dihantar kepada kamu. Apa yang dia jimat di sini? Jimat waktu, satu lagi jimat apa? Jimat tenaga. Duit. Nukut. Okey. Yalah, kamu tak perlu nak pergi keluar bayar minyak apa semua kan.
Barang dihantar kepada kamu. So kamu jimatkan duit. Hum di sini kembali kepada merujuk kepada annas. Jadi menjimatkan waktu manusia ataupun pengguna dan duit mereka. Duit mereka. Nuqudahum. Dia adalah mufrad kepada naqdun. Duit maksud dia. Dia punya mufrad. Jadi kalau jamak dia nuqudah. Nuqudun. Okey? Ada benda kamu nak tanya daripada perenggan pertama? Semua jelas? Hello? Adam? Betul. Okey. Sebelum kita akhirkan kelas, kita tamatkan kelas, kita jawab satu soalan. Boleh tak? Boleh? Satu je. Boleh. Okey. Soalan pertama, mal muradu bit tijarati al elektroniyati. Ma di sini what? Okey, apa? Apakah maksud dengan bit tijarah elektronik? Apakah maksud perdagangan ataupun perniagaan elektronik? Apa maksud dia? Rasa-rasa dia memanglah jawapan dia ada dalam perenggan pertama ni. Jadi dekat mana kamu boleh cari jawapan tu? Ataupun datangkan jawapan dia terus. Boleh tak? Nampak tak kat sini? Mana jawapan dia? Macam mana kamu nak jawab soalan pertama ni? Hello, Adam? Ya kan? Apa jawapan dia untuk soalan pertama? Jawab. Kalau kamu nak jawab dengan dia punya, macam mana kamu nak jawab dengan terbaik? Macam mana kita nak buat? Apa dia? Al-muradu bitijarah al-elektronik. Kemudian? Saya bagi dekat ni. Dekat, okey. Ada satu, dua, okey. Dalam kejap. 1, 2, 3. Dekat baris yang mana satu rasa-rasa jawapan pertama ni, soalan pertama. Baris kedua. Baris kedua? Tadi soalan kan tanya, apakah maksud perniagaan elektronik? Takkan terus jawapan dia pada baris kedua. Jadi kamu lupakan baris pertama sekali tu. Begitu? Oh, baris pertama. Bacalah. Apa jawapan dia? Jawab soalan tu. Al-muradu bitijarah al-elektroniyah hiya amaliyah bai'in wa syira'i tahdusu fil internet bilwasaili al-elektroniyah. Betul. Itulah jawapan dia. Bilwasaili elektroniyah. Itulah jawapan dia. Jadi kamu kena tengok. Okey, kalau contohlah kan dalam soalan nanti kamu menjawab, kamu tak tahu dekat area mana satu jawapan ni. Cuba kamu tengok soalan. Biasanya soalan ni dia berturutan. Dia takkan langkap soalan pertama kamu kena cari dekat perenggan kelima. Tak, dia berturutan. Jadi soalan pertama biasanya dalam 3 baris perenggan atau 3 baris pertama dalam perenggan pertama biasanya. Macam ni. Dia tanya mal muradu. Apa maksud? Tu maksud dia. Al mal muradu kamu kena ingat. Maksud dia apa maksud? Jadi biasanya soalan macam ni dia duduk pada baris pertama dan kedua. Jadi ataupun ketiga. Tengoklah biasanya, okey?
Jadi jawapan dia. Al-muradu bit-tijaratil elektroniyah hiya amaliyah bai' wa syira' wa tahdutsu fil internet bil wasaili al-elektroniyah. Macam itulah kamu menjawab. Okey? Jelas tak? Ada soalan kamu nak tanya? Tanya. Ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Tanya je. Tak ada apa-apa kamu nak tanya? Tak dapat. Tak ada apa-apa? Maksud yang amliyah. Amaliyah maksud dia proses. Amaliyah maksud dia proses. Kamu boleh catat. Amaliyatun, proses. Itu. Apa lagi yang kamu nak tanya? Tanya je. Ada lagi? Yang baris lah. Amaliyah bai'in wasyira Syira'in wasyira'i dusu. tahdusu. Tahdusu sampai titik. Sampai nokta ya. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak apa, kita tamatkan kelas hari ni lah. Okey. Kita jumpa minggu depan. Okey? Ada? Boleh? Okey. Okey, terima kasih Boleh. hadir kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Ustaz.